Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang ke channel Ihin Agro. Dan dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada anda tentang basic baja AB yang perlu anda tahulah. So first of all, kita kena tahu dulu lah apa itu baja AB. So baja AB ni adalah salah satu baja cecair yang selalunya digunakan oleh petani fertigasi ataupun petani hidroponik yang digunakan secara komersial lah. Tapi tak kurang juga sejak kebelakangan ni baja AB semakin popular dan baja AB sekarang telah di-repack dan boleh dipakai oleh pekebun-pekebun di rumah sebagai hobi. So kenapa baja AB ni makin popular? Sebab baja AB ni adalah salah satu baja lengkap yang mengandungi segala unsur yang diperlukan oleh tumbuhan. Tak heranlah baja ini adalah salah satu baja yang menjadi pilihan kepada semua orang. Saya yakin ramai yang antara kita pernah dengar dengan baja AB. Tapi tahu tak kenapa baja AB dinamakan sebagai baja AB? Bukan baja BC ke, baja nitrogen ke apa ke, tak? Okey, sebabnya baja AB ni adalah diambil sebenar nama set A dan set B. So baja AB ni dia bukan datang dalam satu, tapi dia datang dalam dua, iaitu set A dan set B. Sebab tu nama dia AB. Dan kenapa pula kena buat dua set? Kenapa tak buat satu set je, senang nak beli kan? Okey, sebenarnya baja AB ni mempunyai banyak unsur. Dan unsur-unsur tu saya akan ceritakan kejap lagi. So unsur-unsur ni dalam bentuk granul ataupun dalam bentuk cecair pati memang tak boleh dicampurkan. Kalau dicampurkan, dia akan merosakkan beberapa unsur dan juga dia akan membentuk ketulan-ketulan lah yang akan menyusahkan kita di kemudian hari. Bila unsur-unsur tu rosak, so ia akan efek kepada pokok kita lah. Bila pokok kita nak serap sesuatu unsur tu dah rosak, dah tak boleh berfungsi dengan sebaiknya. Sebab itulah baja AB dibuat dalam bentuk set A dan set B. Tetapi baja AB ni bila dia dah dilarutkan dengan air yang banyak dan mengikut isi-isi tertentu, contoh isi 2.0 ataupun 2.3, 2.4, isi yang sebegitu, ia tak akan merosakkan baja AB tersebut lah. Okay, so ramai yang tanya dekat saya, baja AB ni organik ke? Okay, sebenarnya baja AB ni bukanlah baja organik. Dia adalah baja kimia, tetapi baja kimia yang bukan beracun lah. So dia tak membahayakan kita kalau kita tersentuh ke, kita bancuh pakai tangan ke apa ke, dia tak membahayakan pada kita lah. Tapi still kena ada PPE dan still kena ambil kira keselamatan lah bila nak bancuh baja AB ni. Janganlah main taram je, dah tahu benda ni bukan racun, main taram je tak boleh lah kan. So baja AB seperti yang saya cakap tadi, ada banyak unsur. So dalam baja AB ni mengandungi sekurang-kurangnya 11 unsur yang penting untuk digunakan oleh tumbuhan lah. So antara unsurnya adalah kalsium, nitrogen, potasium, fosforus, magnesium, ferrum, boron, copper, manganese, zinc dan juga molybdenum. Tapi dia mengikut formulasi yang tertentu lah. So kadang-kadang ada juga set baja AB yang ditambah dengan ammonium nitrate dan juga SOP. So unsur-unsur ni lah yang melengkapkan baja AB. Selalunya digunakan oleh petani fertigasi. Sebab apa? Sebab fertigasi dia tak menggunakan media tanah sebagai media tanaman. Dia pakai sekam bakar ataupun kokopit ataupun dicampur, ataupun ada orang juga yang kreatif pakai macam-macam lah. Kalau hidroponik dia pakai rock wool apa semua kan. So benda ni, media-media ni hanya memegang unsur saja, memegang baja, memegang air. So dia tak ada nutrien apa-apa pun. Mungkin ada sikit tapi sangat-sangat tak cukup lah untuk menampung keperluan pokok. So ia memerlukan baja AB yang lengkap, unsurnya macam yang saya sebutkan tadi, untuk membuatkan pokok kita subur dan mengeluarkan hasil seperti mana yang kita mahulah. So persoalan yang seterusnya adalah, adakah setiap produk baja AB yang kita beli dekat seller-seller yang berlainan itu adalah sama? Okey, saya jawab kat sini, mungkin sama dan mungkin tidak. Kenapa macam tu? Seperti yang saya cerangkan sebentar tadi, baja AB ada banyak unsur. So unsur-unsur ni dicampurkan mengikut formulasi-formulasi yang tertentu, mengikut kepada pembuat baja dan seller lah. Ada pembuat baja yang lebihkan sedikit unsur ni, kurangkan sedikit unsur ni. Ada juga pembuat baja yang membuat lebihkan unsur yang lain dan kurangkan unsur yang lain. So sebab itulah formulasi dia tak sama. Dan lagi satu, formulasi baja AB ni memang nama dia baja AB, tapi formulasi dia berbeza macam yang saya cakap tadi, disebabkan kita ada baja AB untuk tunas, untuk buah, untuk bunga dan sebagainya. Sebab apa kita kena buat formulasi yang begini? Formulasi yang begini adalah membuatkan baja kita lebih efektif lah untuk pokok. Mengikut keadaan pokok yang tertentu, kita bagi baja di saat
pokok tu perlukan unsur apa yang lebih. So tak adalah kita bagi baja secara basic je. So pokok tu tunas pun baja tu, bunga pun baja tu, buah pun baja tu. Ada time-time, contoh masa buah pokok perlukan potasium lebih. So kita bagi juga baja yang basic. Mungkin buah tak begitu cantik lah sebab dia tak cukup potasium. Itu contoh saja. Adakah salah kalau kata saya pakai baja basic saja, baja AB yang basic saja? Sebenarnya tak salah pun. Kalau ada pakai baja AB yang basic pun, yang dah memang orang jual dekat kedai-kedai yang selalunya repack dalam 1 liter tu, boleh je pakai, tak ada masalah pun. Hasil keluar cantik je sebenarnya. Tapi untuk komersial, biasanya saya terangkan kat sini, biasanya dia orang ada formulasi-formulasi tertentu lah mengikut keadaan pokok tersebut. So untuk orang yang tanam kat tanah, boleh tak pakai baja AB ni? Okey, jawapannya adalah boleh. Dan ada juga petani komersial yang menggunakan baja AB walaupun dia orang tanam dekat tanah, tapi mungkin formulasi dia berbeza lah berbanding baja AB yang dekat polybag. Sebab dekat tanah dia dah ada unsur-unsur yang semula jadi ada dekat tanah, dan ditambah pula, mungkinlah ditambah dengan tai ayam semua. Tapi mungkin juga bila dia orang guna baja AB ni, dia orang dah letak dah tai ayam. Okey, sebenarnya bila kita letak baja AB dekat tanah ni, dia akan melengkapkan lagi unsur yang ada dekat tanah tu. So itu sahaja yang dapat saya sampaikan tentang baja AB untuk kali ini. Dan mungkin kita akan terangkan dengan lebih mendalam lagi tentang unsur-unsur baja AB, tentang apa-apa fungsi dia, apa simptom kekurangan dia, apa semua. InsyaAllah kalau diberi kekuatan, diberi kesempatan, InsyaAllah saya akan terangkan di video yang akan datang. Okay, so semoga ia bermanfaat kepada anda. Semoga anda tahulah apalah baja AB ni sebenarnya kan. So salam jumpa dalam video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.